Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin thumma amma ba'd. Terima kasih pada tuan pengacara majlis yang saya hormati, pengerusi surau Kampung Seri Melenggang, Tuan Haji Muhammad, dan juga semua orang-orang kuat ustazuzah.com, juga kedua teknologi, penganjur program kita pada malam ini. Yang saya hormati orang-orang kuat Kampung Seri Melenggang dan juga orang yang tak kuat. Yang saya hormati juga orang-orang kampung sebelah yang dipahamkan banyak kampung dekat daerah sini yang datang juga ke sini. Ya, kita juga dipahamkan ada bas-bas banyak lalu tapi tak singgah sinilah, dia lalu pergi ke lain. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak pada semua yang saya hormati, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang meluangkan masa pada malam ini, yang mengisi ruang surau Kampung Seri Melenggang untuk bersama-sama dalam slot Cinta Ilmu kita sempena kemerdekaan yang ke berapa ni? 61 tu sama Jepun. Sekarang dah 66. Alhamdulillah 66 tahun kita merdeka. Alhamdulillah, terima kasih pada semua, termasuk juga yang kita tidak lupakan semua anak-anak kita, anak-anak syurga, ya, yang menghafaz Al-Quran, yang mengaji kitab, yang menjadi syafaat kita khususnya di Kampung Seri Melenggang ni. Dan kita berharap Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Dah makan belum? Allah, belum pula. Ada makan kan? Datang nak makan ke nak dengar ceramah? Okey, kalau nak dengar ceramah, sekejap lagi jangan makan. Jadi nak dua-dua, dengar ceramah pun nak, makan pun nak, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk yang diberi kepada saya adalah bajet bagus. Faham tak tajuk tu? Bajet bagus. Adik-adik faham? Abang-abang, ayah-ayah faham tak tajuk? Kakak-kakak, acik-acik faham tak? Bajet bagus. Biasanya kita bajet negara, bajet belanjawan, tu yang kita tahulah. Bajet bagus, faham tak? Do you understand? Nak cakap orang putih tiba, tu cakap Melayu tak ada yang menjawab ni. Bajet bagus, faham tajuknya? Kalau faham boleh balik je lah, tak payah ceramah. Okey. Bajet bagus ni kita nak bincang, tajuk kita malam ni adalah, kita alhamdulillah Allah dah beri nikmat 66 tahun dah merdeka. Maknanya kalau fikir zaman dulu dengan zaman sekarang, alhamdulillah Allah dah beri kita mudah. Itu satu sudut bab merdeka. Bab hidup pula, dulu mungkin satu masa, khususnya bagi yang dah dewasa lah, satu masa kita rasa kita nak semayang pun susah. Yang ibu-ibu mungkin satu masa dulu nak tutup aurat pun susah. Nak sedekah apatah lagi, mulut cakap buruk banyak. Alhamdulillah, tahun demi tahun Allah bagi umur kita bertambah, mengaji banyak, kuliah banyak, datang masjid. Alhamdulillah. Yang dulu-dulu tu kita tak buat dah. Yang aurat terbuka sekarang dah tutup. Yang dulu semayang, main-main, sekarang dah semayang betul-betul. Dulu jarang-jarang pergi masjid surau, sekarang alhamdulillah dah datang masjid. Dulu yang berkira bab sedekah, sekarang alhamdulillah hari-hari sedekah. Alhamdulillah, Allah dah beri kita kebaikan banyak. Hari ini kita dah salat maghrib, kita dah berwirid, dah berdoa. Petang tadi kita dah berzikir, selawat, qasidah semua. Kita buat semua benda ni, benda baik ke benda tak baik ni? Okey, kita buat benda baik. Kita rasa tak kita baik? Masih jahat lagi? Kurang lagi? Jadi nak lagi buat baik. Okey. Alhamdulillah, sesiapa yang Allah beri dia satu perasaan, kalau dia dah buat baik, dia belum rasa dia baik,
Maka inilah satu nikmat sebenar yang Allah beri kepada diri kita, iaitu nikmat yang mana kita tidak merasa berbangga atau merasa takjub atau merasa hebat tentang diri, yang orang panggil apa? Ujub. Kita dah jadi orang baik, kita rasa kita baik. Okey, kita rasa. Kita dah sedekah, kita rasa kita dah banyak sedekah. Kita tak nampak ada orang yang sedekah lagi banyak daripada kita. Kita rasa kita baca Quran banyak, kita rasa. Perasaan rasa inilah yang maksudnya bajet tadi. Kita rasa-rasa yang kita dah baik. Maka persoalan dalam tajuk yang kita nak bincang malam ni adalah bajet bagus. Kita rasa kita dah baik. Atau dalam konteks kemerdekaan, kita dah 66 tahun merdeka, kita rasa kita dah merdeka. Soalnya betul-betul tak kita dah merdeka? Memanglah Inggeris dah tak ada, Portugis dah tak ada, Jepun pun dah balik. Malah kita seronok nak pergi berjalan, pergi ke London, seronok nak berjalan pergi Portugal, seronok nak berjalan pergi Jepun. Dia orang ni pernah mengganggu negara kita dulu. Bagi yang pernah terlibat dalam proses itulah, proses kenegaraan, proses sejarah negara kita, tanah Melayu dulu. Okay, kita dah merdeka 66 tahun. Soalnya betul ke kita dah merdeka 66 tahun? Alhamdulillah hari ni kita dah baik, boleh semayang, boleh ni, boleh ni, semua alhamdulillah dah jadi baik. Betul ke kita dah baik? Atau kita rasa kita baik? Kita dah merdeka 66 tahun, kita rasa kita dah merdeka, tapi sebenarnya kita masih lagi dijajah tanpa kita perasan. Ini yang kita nak bincang hari ini. InsyaAllah semoga Allah beri petunjuk kepada saya, Allah buka ilham kepada kita semua untuk kita sama-sama bincang. Dan apa yang saya nak beritahu ini adalah apa yang saya juga kena tengok pada diri saya. Adakah saya betul-betul baik? Atau saya bajet-bajet saja jadi orang baik? Saya rasa-rasa je saya baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita nak bincang tajuk ini, saya nak bawa kita semua, kalau kita boleh buka surah Al-Kahfi. Biasa kita baca surah Al-Kahfi hari Jumaat untuk membebaskan kita daripada fitnah Dajjal. Kalau boleh hafal surah Al-Kahfi. Tak boleh nak hafal 110 ayat, hafal 10 ayat yang pertama atau hafal 10 ayat yang terakhir. Dalam surah Al-Kahfi yang kita selalu baca hari Jumaat, rujukan untuk kita nak bincang tajuk bajet bagus, iaitu orang yang rasa-rasa dia ni dah baik. Allah pernah sebut perkara ini dalam ayat 103 hingga 105. Takut pula saya nak baca depan-depan hafiz-hafiz ni. Kalau saya salah baca jangan marah. Ayat 103 hingga 105. 3 ayat ini memberitahu, mengingatkan kita, sebab dalam hidup ini ramai orang dia rasa dia dah buat baik, tapi di sisi Allah dia tak buat pun. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Sadaqallahul azim. Betul tak tadi tu? Alhamdulillah, siap baik, betul, lega. Allah sebut, wahai Muhammad, maukah aku khabarkan kepada kamu orang-orang yang rugi amal perbuatannya. Akhsarina a'mala. Khasar ini maksudnya rugi. Buat bisnes rugi, modal pun hilang, masa habis. Rugi ni, bila sebut rugi ni tuan-tuan, buang masa, letih. Ni bukan rugi bisnes ni, rugi beramal dekat dunia tapi rugi. Siapa ni orang yang akhsari na'amala, yang rugi amal-amal? Allah sebut dalam ayat 104, iaitu mereka-mereka yang telah sia-sia amal perbuatannya di dunia. Dia beramal kat dunia tapi sia-sia. Dalam keadaan dia menyangka, dalam keadaan wahum yahsabun. Hisab. Hisab ni apa? Ilmu hisab. Ilmu kira-kira kan? Wahum yahsabun, mereka mengira yuhsinuna sun'a, yang mereka dah baik. Dia rasa, dia bajet-bajet, dia sangka, dia kira-kira
Aku dah sembahyang banyak, sedekah banyak, ni buat baik banyak, ni banyak. Dia rasa, dia kira dia dah bagus. Bajet bagus ini Allah sebut dalam ayat 105. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi. Siapa orang-orang yang bajet bagus ni? Iaitu mereka-mereka yang kufur, yang engkar kepada Allah. Kejap lagi kita bincang siapa orang-orang engkar ni. Kita nak kait dengan kemerdekaan kita 66 tahun. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim. Mereka ni orang-orang yang mengengkari ayat-ayat keterangan Allah dan juga mengengkari pertemuan dengan Allah pada hari kiamat nanti. Disebabkan keengkaran ini, fahabitat a'maluhum. Dia beramal kat dunia, fahabitat, gugur amal-amalnya kat dunia. Dia buat, dia rasa Quran banyak, maka pahala Quran dia banyak, sedekah banyak. Dia rasa nanti akhirat buka buku dia penuh, buku akaun dia. Fahabitat, rupanya tak, akaunnya kosong. Sebab Allah telah delete, telah digugurkan. Allah telah withdraw. Macam orang ada duit dalam bank, dia rasa duit dia banyak. Rupanya ada orang pegang kad bank, dia tak tahu pun kad dia lama hilang. Ada orang duk keluar duit hari-hari. Dia buka akaun satu masa, tengok tak ada apa-apa dalam tu. Fahabitat a'maluhum. Gugur semua amal-amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka di akhirat nanti Allah tak akan kira satu apa pun yang dia buat. Kita nak ke jadi macam tu? Maka sebab tu kita nak bincang tajuk malam ni, bajet bagus. Sebab saya tak perlu bercakap kepada marilah semayang, marilah baca Quran. Ini semuanya kuat semayang. Ini semua ahli Quran. Marilah sedekah. Dengan sedekah kita orang kampung, kedua teknologi, buat program macam-macam. Alhamdulillah surau kita dah meriah, makmur surau kita. Kampung Seri Melenggang, alhamdulillah program kita, Masya Allah, kalau tidak ada dana-dana, bantuan semua. Saya tak perlu kata mari sedekah, mari bangun Quran, bangun semayang. Tak perlu dah. Cuma yang kita nak bincang hari ni, kita yang Allah dah pilih boleh buat baik ni. Soalnya, Allah terima tak ni yang kita buat ni? Ke kita rasa je kita dah baik? Ini yang kita takut. Maka Allah SWT ingatkan kita supaya jangan bajet bagus. Kerana kita risau, dulu ada orang dia tak semayang. Bila dia dah mula semayang, dia tengok orang yang tak semayang, oh dia rasa dia lagi bagus pada orang. Dulu dia sama-sama tak semayang, duduk bawah pokok. Bila azan maghrib, menyembang bawah pokok pelam. Bila azan maghrib, dua-dua masuk rumah. Hari ni Alhamdulillah, dah balik umrah. Bila balik umrah ni, hari-hari pergi masjid. Kawan tak pergi masjid, maka dia rasa dia lagi baik pada kawan sebelah yang duduk sama-sama duduk bawah pokok pelam tu. Duduk toreh pokok. Hari ni dia dah pergi masjid, orang sebelah tak pergi lagi, maka dia duduk condemn, dia duduk rasa orang sebelah tak elok. Dia je yang bagus. Kita pun tak tahu, tantah orang yang tak pergi masjid tu semayangnya di rumah tu barangkali lebih baik daripada dia yang pergi masjid. So, ini kerisauan kita. Kita membaca Al-Quran, kita rasa kita dah betul baca. Nabi pernah sebut, kam min qari'in yaqra'unal Quran wal Qur'anu yal'anuh. Berapa ramai orang yang baca Al-Quran tapi Quran melaknat dia. Na'udzubillah. Fawailul lil musallin, Allah pernah sebut, celakalah orang yang semayang. Dia rasa dia dah semayang, tapi Allah kata celaka orang yang semayang. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia semayang, tapi niatnya tak betul. Pergi semayang nak menunjuk ke orang. Semayang pula leka, lalai, main-main semayang. Tak faham apa, main buat saja. Semayang pun barangkali banyak salah. Dia rasa dia dah semayang. Sahun. Sahun ni lagi, maksud dalam ayat surah Al-Ma'un ini, solatnya tak beri kesan. Alladzina hum an salatihim. Maknanya dia semayang, tapi kesan semayang tu tak ada kat dia. Sangka buruk. Banyak tahu sangka buruk dengan jiran tadi? Tentang dia dah balik umrah, dah pergi masjid, maka dia sangka buruk dengan orang tak pergi masjid. Okay? Dia rasa dia dah sedekah, dia sangka buruk dengan orang yang lain yang dia tak nampak orang lain sedekah. Sedekah orang sedekah senyap-senyap dan sebagainya. Sahun ini adalah dia semayang banyak, buat ibadat banyak, tapi banyak lagi kesalahan-kesalahan dengan manusia yang dia belum perbaiki. Jadi orang macam ni solatnya tidak ada nilai di sisi Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ibu ayah semua, takutnya kita bila Allah ingatkan dalam ayat 103 hingga 104 surah Al-Kahfi, muka surat sebelah kiri tengah-tengah ayat tu. Allah bagi tahu macam tu sebab nak ingatkan kita tentang keengkaran manusia dalam dunia ni.
Ada manusia engkar dalam keadaan dia susah dia engkar, ada manusia yang bila dah senang pun engkar. Dulu sebelum kita nak merdeka, ada ramai orang jahat yang jadi tali barut Inggeris, menjadi tali barut ni akhirnya dia jadi musuh dalam selimut, jahat. Dia engkar. Tapi ramai juga orang yang baik masa nak mengisi kemerdekaan tu, ramai. Ada orang yang sebelum merdeka dia baik, bersungguh-sungguh mempertahankan negara sebagainya. Lepas merdeka dia jadi rosak sebab dia rasa dia dah bebas. Maka dia dah mentang-mentang lah Portugis dah tak ada, mentang-mentang lah Inggeris dah tak ada, tapi dia masih lagi mindanya, minda penjajah. Penjajah dah tak ada sini lah. Penjajah duduk jauh. Tapi apa yang penjajah buat, yang penjajah suruh, semua dia buat. Budayanya, hiburannya, ekonominya, semua. Jadi di mana merdekanya? Kita dah semayang, dah tu, dah ni, baca Quran banyak, menipu orang pun banyak. Sedekah banyak, sama-sama rasuah pun banyak. Mana baiknya? Merdeka dah merdeka, penjajah dah tak ada, tapi dia masih buat apa lagi penjajah suruh. Maka mana merdekanya? Sama juga yang semayang, yang buat ibadat, yang buat semua yang Allah suruh, buat tetapi tidak memberi kesan kepada hidupnya. Jadi apa erti amal ibadatnya dan apa erti kalau kita nak kait dengan kemerdekaan. Ini maksudnya bajet bagus. Kita rasa kita dah betul, kita rasa kita dah menang, kita rasa kita dah merdeka, kita rasa kita sudah jadi orang yang baik, tapi di sisi Allah kita belum. Na'udzubillah. Bila cerita pasal ulaikal ladzina kafaru, orang-orang yang engkar ini kita boleh bahagi kepada dua jenis orang. Yang pertama, orang yang kafir. Kafir ni, dia buatlah baik macam mana pun dekat dunia, Allah terima tak? Kita ada tak kenal orang bukan Islam yang dia buat pelbagai kebaikan. Sedekah pun banyak. Kita sedekah RM100, dia sedekah RM1,000. Kita bekerja juga, tapi kadang-kadang yang bekerja tapi sambil-sambil kerja tipu. Rehat sejam, dia rehat 3 jam. Tapi ada yang bukan Islam, kerja elok kerja dia. Tak menipu, masa tepat, buat apa yang disuruh, patuh arahan. Dia bukan Islam, baik dia. Jadi jiran dekat orang lain, dia hormat jiran dia, tak pernah menyusahkan jiran. Ada tak orang bukan Islam macam tu? Ada. Tapi Allah terima tak kebaikan dia? Malah kadang-kadang ada orang bukan Islam yang lagi baik, yang sangat baik. Cuma dia tidak Islam sahaja. Kalau zaman Rasulullah, siapa orang bukan Islam tapi paling baik dengan Nabi? Siapa? Abu Bakar Islam. Dia sampai sudah tak masuk Islam. Sampai Nabi sedih sangat bila dia meninggal dunia. Siapa? Kita bagi hadiah. Ada hadiah tak? Abu Talib. Ramai jawab je tak ada hadiah lah. Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pakcik Rasulullah SAW yang menjaga Rasulullah daripada umur 8 tahun sampailah umur Rasulullah 51 tahun. Lama ke? Lama jaga Nabi. Orang paling baik. Dan dialah yang banyak memberi bantuan kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah nak kena ganggu dan sebagainya, kerana dia itu ada kuasa di Mekah, maka orang kafir Quraisy tak boleh nak kacau sangat Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana Abu Talib. Tapi dia masuk Islam tak? Banyak pandangan sebut dia tidak Islam. Sehingga Nabi sangat sedih. Akhirnya turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang kau sayangi. Tapi Allah lah yang boleh beri hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Baik macam mana pun, ulaikal ladzina kafaru, kalau dia kufur yang betul-betul bukan Islam, baik macam mana pun Allah tak akan terima. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang Allah terima di sisi Allah hanya Islam semata-mata. Maka sebab tu kalau buka surah An-Nisa ayat 36, Allah sebut, sebab dalam ayat 36 itu ada macam-macam kebaikan yang kita boleh buat, yang Allah suruh kita buat. Tetapi semua kebaikan itu mesti bermula dengan yang pertama. Cuba ingat apa ayat 36 surah An-Nisa. Ada 10 perkara yang Allah perintahkan buat, tapi mesti bermula dengan yang pertama. Apa ayatnya? Surah An-Nisa 36. Cuba cepat. Handphone ada, buka je handphone. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Surah An-Nisa ayat 36. Ada 10 kebaikan yang kita kena buat dalam hidup, tetapi dia mesti bermula dengan nombor 1. Apa nombor 1? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maknanya siapa yang baik dengan mak, baik dengan adik-beradik, baik dengan jiran, baik dengan kawan, baik dengan orang-orang dekat jalanan, baiklah baik, semua benda baik, tapi dengan Allah dia tidak baik, tidak beribadat, malah mensyirikkan Allah, Allah terima tak yang lain-lain ni? Tak terima. Jadi ulaika allazina kafaru, mereka-mereka yang engkar kepada Allah. Pertama orang yang engkar iaitu orang yang kafir. Nombor 2, orang engkar di kalangan orang Islam tetapi munafik. Okey, dalam suratul Baqarah ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Apa ayatnya? Dah minta maaf lah ayah-ayah, dah ramai depan ni semua tukang hafaz, jadi kita try tanya soalan-soalan ni. Golongan munafik. Ayat 8 hingga 10 suratul Baqarah, muka surat sebelah kanan atas. Masaluhum tu dah muka surat sebelah kiri, ni muka surat sebelah kanan. Bermula dengan huruf waw. Wa minan nas. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sadaqallahul azim. Ini orang engkar juga. Wa minan nas, sebahagian manusia Allah kata may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat. Ingat awak seorang ke semayang? Saya pun semayang. Saya pun puasa Ramadan. Saya pun sedekah. Allah kata ramai orang dia kata dia beriman pada Allah dan hari akhirat. Tapi Allah kata apa kat hujung ayat 8? Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya dia tak beriman pun. Dia kata je dia beriman. Yukhadi'un Allah. Dia cuba menipu, memperdaya Allah. Dan dia memperdaya orang-orang Islam, orang beriman yang lain, sedangkan dia sedang menipu, memperdaya dirinya sendiri dalam keadaan dia tidak menyedarinya. Orang-orang ini Allah kata apa? Dalam hati mereka ada penyakit. Kami tambah lagi penyakit dalam hati mereka, dan mereka nanti di akhirat akan diazab terhadap apa yang mereka dustakan. Ini orang kufur, ya, tapi di kalangan orang munafik. Dia Islam, tapi dia mempermainkan Islam. Dia datang masjid juga. Kalau zaman Rasulullah, bapa munafik duduk belakang Rasulullah semayang. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua munafik, semayang di belakang Nabi. Tapi dia lah yang banyak belakang-belakang duk ganggu Nabi, duk bagi sampai berita-berita yang tak buruk, yang tak elok, memburukkan Rasulullah, memburukkan Islam. Dia yang sampaikan rahsia-rahsia umat Islam kepada orang bukan Islam. Ini juga orang yang kufur. Maknanya dia semayang, tapi buat benda yang tak elok. Antara lain orang yang kufur siapa? Ya Allah sebut tadi, dia syirik pada Allah. Dia sembah Allah. Sebab tu Allah ingatkan ayat 36 tadi, sembah Allah dan jangan syirik pada Allah. Tapi ada orang dia sembah Allah, tapi dia sembah juga selain Allah. Itu dia panggil syirik. Kan? Dia semayang, alhamdulillah. Tapi tangkal dia pakai lagi. Kat rumah masih ada lagi benda-benda, pusaka-pusaka yang dia kena simpan, yang itulah kepercayaan turun-temurun untuk nenek moyang dia yang menjaga keluarganya. Kalau hilangnya benda ni, rosaknya benda ni, habis porak-peranda rumah tangga dia.
Ada orang dia percaya kedainya, restoran dia kena ada ni benda-benda yang gantung belakang pintu masuk, kena ada. Dia percaya ni azimat, tangkal. Boleh ke? Takkan tak boleh. Boleh ke? Kenapa tak boleh? Syirik. Kan? Tak boleh lah benda ni. Nabi sebut dalam hadis, man wakala tamimatan fala atammallahu lah, man wakala tamimatan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi guna perkataan kafara. Siapa yang menggantungkan tangkal, menggunakan tangkal, dia telah engkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mana tak boleh benda tu. Tapi ada tak orang percaya lagi? Dia semayang, tapi kat rumahnya masih ada benda-benda pusaka. Tak salah nak simpan benda pusaka ni, tapi yang salahnya kalau dia percaya, kalau dia tak jaga benda ni, akan terganggu rumah tangga dia. Kalau hilang benda ni, tak simpan elok-elok, ini yang masalah. Contohlah kita pakai cincin. Ada yang nak cincin ni, saya tak jual. Pakai cincin, salah ke pakai cincin? Tapi masa dia beli dulu, orang yang tukang jual tu kata, abang, cincin ni saya jual mahal sikit sebab batu ni 100 tahun 3 biji je jumpa. Dan dia banyak khasiatnya bang, cuma saya nak cakap lebih-lebih tu taklah bang. Tapi abang pakai, abang tahulah. Kalau saya cakap lebih-lebih kan syirik pula. Dia kata macam tu. Dia pun pandai lah juga nak cover line tu kan. Saya nak cakap lebih-lebih tu taklah bang. Batu ni satu susah nak dapat. 100 tahun 3 biji je jumpa, tu pun susah. Tapi banyak orang kata kalau pakai, saya nak cakap lebih-lebih tu taklah bang, nanti syirik. Tapi abang pakai, abang tahulah. Gitu. Kita rasa nak tak pakai? Rasa ni berdebar dengan cantiknya batu tu lagi. Bukan yang ni, yang ni contoh. Bukan. Dia tak ada apa-apa yang ni. Kita pun beli pakai. Dengan duit ada belilah, cantik kebetulan. Betul katanya susah nak dapat batu ni. Cuma yang bak khasiat, bak azimat tu kita taklah percaya sangat. Sebab kita jadi imam surau Seri Melenggang ni kan. Contoh Ustaz. Taklah percaya, apa pula percaya benda-benda azimat ni. Okey, tak apa. Tak percaya, baguslah, alhamdulillah. Tapi Allah akan ujilah. Sebab kalau kita betul-betul beriman, ahasibanna su'ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau betul kita beriman, lagi banyak tinggi iman kita, lagi tinggi ujian kita. Kalau betul kita tak percaya pasal tangkal, pasal apa, kita akan diuji dengan tangkal satu hari nanti. Kita pakai cincin. Satu hari accident, kita bawa isteri kita, anak kita satu kereta. Na'udzubillah lah contoh. Contoh. Accident. Isteri kita patah, anak belakang habis kaki. Semuanya dekat berbulan-bulan ke hospital. Yang kita tak ada apa-apa langsung. Tak ada apa-apa, orang pun pelik. Masa tu tiba-tiba datang suara abang yang menjual tu. Saya nak cakap lebih-lebih tu taklah, tapi abang pakai, abang tahulah. Bergema-gema suara tu keluar. Kita pun kata, aku tak percaya benda ni, aku tak percaya. Betul tak? Sebab kita orang surau. Lama dah belajar bab tangkal, syirik semua, tak boleh khurafat syirik semua ni, mana boleh. Okey, lepas isteri semua dah okey, alhamdulillah, 2-3 bulan hospital dah elok dah semua, alhamdulillah, selamat dah semua. Kita pakai lagi sebab cantik cincin tu kan, pakai. Kebetulan ditakdirkan berlaku cuaca panas sangat dekat kampung kita ni. Ada satu ladang tu terbakar, merebak pergi rumah orang ni, rumah ni terbakar. Rumah kita je tak terbakar. Keliling semua hitam, habis terbakar semua. Masa tu keluar lagi suara abang tu. Saya nak kata lebih tu taklah, tapi abang pakai, abang tahulah. Kita tak percaya apa tak ada kaitan dengan batu kena, tak ada kaitan. Okey. Satu hari selepas bertahun-tahun pakai, tiba-tiba cincin pun dah makin pudar, hantar kedai. Cina tu kata, oh ini cantik oh. Tapi nak cuci ni ambil 3 hari ni, saya punya staff pula cuti, dia COVID. Jadi 3 hari lagi datang ambil lah. Jadi abang tinggallah kedai saya, selamat, jangan risau, 3 hari lagi datang ambil. Lepas bertahun-tahun kita pakai banyak benda yang kita selamat daripada musibah semua, alhamdulillah, kita taklah percaya sangat. Tapi ketika itu kita dah mula rasa ragu-ragu. Nak tinggal
Tak apalah, aku tak percaya bab-bab syirik ni semua. Tak apalah, tinggal. Cabut cincin, tinggal kat kedai tu. Keluar kedai, accident terus. Accident yang bukan main-main pula tu. Kan, accident sungguh. Balik rumah datang pula masalah lain pula. Satu-satu masalah datang. Baru je buka, tak sampai 3 hari lagi. Masa tu risau. Lepas pada dapat cincin tu, lepas 3 hari dah dapat cincin tu, pakai sungguh-sungguh. Kalau pernah sekali tertinggal kat rumah, keluar rumah, Allah cincin terlupa, patah balik pakai. Masa itu dia akan mula percaya. Ini kerisauan kita yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Dia masih tak boleh tinggal perkara khurafat, perkara syirik, benda-benda yang kaitan dengan azimat, tangkal, semua-semua ni. Na'udzubillah, tolong ingat perkara ni. Tak berbaloi dan susah kita nak buat amal-amal. Nak semayang bukan senang, nak baca Quran bukan senang, nak sedekah bukan senang. Takut amalan itu gugur dengan sebab kita buat ni perkara yang Allah larang, namanya perkara syirik ni. Allah tak suka benda tu. Percaya tilik-tilik nasib. Ni kalau malam ni saya duduk ni, saya boleh baca seorang-seorang ni, contoh. Ustaz, tengok tangan Ustaz. Contoh. Saya baca Ustaz, insya-Allah lagi 5 tahun Ustaz akan gini. Tapi Ustaz hati-hatilah dengan yang ni, hati-hati sikit, jangan seronok tak dengar cerita macam tu. Kamu nanti lagi 10 tahun, kamu jadi Perdana Menteri. Kat kampung Seri Melenggang. Cerita satu-satu ni. Orang suka tak? Dan kebetulan bila cerita tu jadi betul. Esok nanti akan berlaku satu benda, kamu akan menang satu benda ni, dapat. Tapi bila kamu dapat, kamu jangan lupa diri, kamu sedekah sekian-sekian. Oh baik tu, sedekah, suruh sedekah. Apa yang saya cakap tu betul jadi, seronok tak? Oh lepas tu makin laku lah ustaz tu, seorang-seorang datang jumpa ustaz, cuba tengok saya ustaz. Suka tak benda macam ni? Suka tak kalau malam ni sebelum balik seorang-seorang datang jumpa, saya baca seorang-seorang. Tapi semua tu menipu je, nak tak? Confirm saya menipu punya. Tentu sekalian, tapi orang percaya tak benda-benda tilik nasib ni? Pernah tak orang pergi sakit bertahun-tahun, pergi hospital kata tak ada apa-apa, jumpa ustaz-ustaz bagi air pun, macam-macam air dah, air zam-zam ada, semua air, tak sembuh-sembuh sakit. Satu hari orang recommend, pergilah ke kampung Seri Melenggang tu dengan cerita ada seorang Pak Long tu, ramai orang pergi dia, jadi. Ada Pak Long sini. Kita pun, sebab kita nak ikhtiar, kita kata nak ikhtiar lah kan, sakit dah lama dah ni, jumpa doktor dah, ustaz dah, semua dah. Try pergi, ada Pak Long di kampung Seri Melenggang tu, kata bagus, ramai orang sakit-sakit semua jumpa dia sihat, sembuh. Kita pun pergi rumah dia, memang betul, ramai orang. Masya Allah. Yang datang dengan wheelchair, balik usung wheelchair. Kita ni dah datang jauh dengan jam apa semua lagi, datang sini tengok orang yang sembuh, berbaloi rasa. Yang datang dengan tongkat terhenjut, balik lambung tongkat. Padahal semua tu dibayar, semua tu oleh Pak Long tu. Kau nanti datang dengan wheelchair, aku bayar kau RM50, nanti kang kau balik kau usung wheelchair. Tok Bomoh Temberang kata kan. Masa kita ni, kita dah tengok seorang-seorang, kita menunggu lama sampai giliran kita masuk jumpa Pak Long tu. Pak Long tu kata, tak payah cerita, saya tahu semua dah. Dia pun cakap satu-satu masalah kita. Padahal masalah tu dia tahu sebab masa tunggu kat luar, dia menyembang dengan orang tu WhatsApp kat dalam. Okay. Ataupun dia ada guna bantuan jin dan sebagainya, yang akhirnya dia boleh tahu pasal orang. Dia tilik pasal orang. Nabi pernah sebut ke benda ni? Nabi kata, man ata kahinan, siapa yang jumpa tukang ramal. Orang boleh tilik-tilik, boleh cerita benda yang kita tak cerita kat dia, dia boleh tahu. Tambah orang sakit, kita jumpa dia boleh tahu satu-satu pasal kita. Seronok tak? Seronoklah kita rasa semangat terus. Macam mana dia boleh tahu, hebat lah, betul lah. Nabi kata siapa yang jumpa orang macam ni dan dia boleh tahu, dia boleh ramal, dia boleh bagi tahu benda masa depan ataupun perkara yang tak dia beritahu, tapi dia boleh cakap dan kita percaya. Fasaddiquhu bima yaqul, kita percaya apa yang dia cakap. Lam tuqbal salatahu 40 yauman, tidak diterima solatnya 40 hari. Jadi yang buat ni siapa ni? Orang yang semayang. Tapi sembahyangnya ditolak, dibuang oleh Allah 40 hari buang kalau dia percaya tilik-tilik nasib ni.
Tapi zaman moden hari ni, orang buat tak benda ni? Orang buat. Orang tak pergi jumpa bomo, Pak Long, mana masuk dalam hutan, rumah ada tengkorak. Apa tak ada. Zaman sekarang tak ada dah. Zaman sekarang guna handphone saja. Ada aplikasi horoskop lah, aplikasi tilik nasib, macam-macam orang boleh. Sebab hari ni orang nak tengok nasib dia. Dia percaya tengok tapak tangan. Saya belajar benda tengok tapak tangan garisan macam mana dekat jari ni, macam mana rezeki dia, jodoh dia, meninggal macam mana. Semua tu Islam larang. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, tilik nasib, semua ni merupakan rijsun, perkara yang jahat, tak elok dan merupakan amalan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah. Mudah-mudahan kamu berjaya. Tapi ramai hari ni orang nak berjaya, dia terlibat dengan benda ni, terlibat dengan judi, terlibat dengan tilik nasib, terlibat dengan tangkal-tangkal, terlibat dengan arak, nak berjaya. Tapi Allah kata tak berjaya orang macam ni. Jadi perkara syirik ini tak berbaloi kalau kita rasa kita dah semayang, dah buat baik, tapi tak diterima kebaikan. Okey. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah saudari sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut orang yang muflis. Satu hari Nabi berhimpun dengan para sahabat ramai-ramai. Nabi tanya, "Manil muflis?" Siapa orang yang muflis? Apa jawapannya? Muflis tahu muflis? Acik-acik tahu muflis? Sahabat jawab, "Mala dinar wala dirham." Orang yang tak ada duit dinar, tak ada duit dirham, tak ada duit emas, tak ada duit perak. Muflis kan, orang tak ada duit lah kita kata. Nabi kata apa? Orang muflis bukan tak ada duit perak, duit emas. Nabi kata orang muflis hari akhirat adalah, iaitu mereka yang datang pada hari akhirat dengan solatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan amal kebaikannya. Tetapi dalam masa yang sama, dulu masih dia hidup kat dunia, dia mengutuk orang, menyakiti orang, mengambil hak orang lain. Maka orang macam ni muflis, amalannya, pahala yang dia dapat, dia kena beri kepada orang-orang yang dia buat tak elok masa dia hidup dulu. Ini orang yang rugi amal ni. Rugi. Kita rasa kita dah beramal, kita rasa kita dah bagus, tapi rupanya amalan itu bocor. Satu-satu hilang. Na'udzubillah. Sesedari tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah semua, kita hari ni hafal Quran. Contoh adik-adik semua hafal Quran. Masya Allah. Kita akan diuji tak dengan hafal Quran? Apa ujian orang hafal Quran? Selain pada ujian lupa, selain pada ujian malas, ujian yang besar antara orang yang hafal Quran ni adalah dia rasa dia bagus lah bila dia boleh baca ayat tadi. Okey, saya boleh baca ayat 36 surah An-Nisa, saya boleh baca ayat tu tadi, boleh baca ayat tu tadi. Kalau saya rasa saya bagus, tak dapat apalah saya. Sebab saya hafal 2-3 ayat tu je, yang depan saya hafal 30 juzuk. Jadi kalau saya baca 2-3 ayat tu, saya rasa saya bangga sebab orang lain tak tahu ayat yang saya baca tu, maka sia-sialah saya. Tak dapat apa pun. Malah dosa pula dengan sebab saya baca ayat tu, kena berbangga pula dengan diri, malah riak pula. Jadi kita ni nanti satu hari nanti dah jadi hafiz 30 juzuk sebagai contoh. Kita jadi imam masa semayang. Cabaran kita, ujian kita apa nanti? Yang Nabi sebut dalam hadis, kam min qari'in yaqra'unal Qur'an wal Qur'anu lal anuh. Ramai orang pandai baca Quran, tapi Quran melaknat dia. Satu laknat sebab apa? Dia baca dengan kesombongan, baca dengan kesalahan, baca tanpa penghayatan dan pengamalan. Jadi orang macam ni akan dilaknat oleh Allah. Ini ujian kita, jangan jadi hafizul Quran. Bukan sekadar cabaran nak mengingat, cabaran dengan tengok TV apa semua boleh hilang ingatan. Cabaran orang panggil pergi konsert. Ada pernah nak panggil pergi konsert ke? Kena hati-hati. Ini cabaran kita sebab orang ramai yang nak ada kita ni. Kita takut orang pergunakan kita. Sebab tu ni cabarannya, masa depan kita tak tahu apa lagi cabaran dekat institusi tahfiz, institusi agama, kita tak tahu cabaran makin banyak. Na'udzubillah, kita harap Allah lindungi kita semua. Kita takut kita hafal Quran, kita ahli Quran, tapi Quran tu akhirnya merosakkan kita kalau kita berbangga-bangga pula dengan Quran yang kita ada tu.
dengan hafalan kita dan sebagainya. Minta maaf saya sebut, saya pernah jumpa khususnya bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan kita akan dihantar banyak untuk mengasah hafazan kita. Kita akan dipilih dapat masuk mana-mana masjid surau untuk bertugas, berkhidmat untuk sembahyang tarawih dan sebagainya. Alhamdulillah lah, di samping dapat pendapatan untuk kita nak sambung belajar, di samping itu kita boleh mengulang Quran kita bagus, alhamdulillah. Tapi ada ahli Quran yang puasa pun tidak, sembahyang malam jadi sembahyang imam tarawih. Duduk di rumah tu makan, suka hati dia makan, tanpa uzur. Jadi malas puasa. Tapi semalam jadi imam tarawih. Bagus bacaannya. Ini cabaran-cabaran lah. Ya akhirnya kita takut Allah tidak terima amal itu sebab ada banyak amal lain yang kita gagal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolonglah hati-hati ya. Tolong hati-hati. Dan jangan risaulah, rezeki kita ada semua insya-Allah, jadi orang ngapal Quran, jadi orang belajar agama ni insya-Allah. Ya. Insya-Allah yakin dengan rezeki Allah tu, jangan risau. Dulu orang risau. Zaman saya mula-mula dulu 40 tahun dulu, bila mak ayah hantar kita masuk sekolah agama semua, 30 tahun, 40 tahun dulu. Orang akan kata apa, nanti anak kau ni, kau masukkan tahfiz, masuk sekolah agama, dah besar nanti, dia nak makan apa? Besar nanti nak makan apa? Itu soalan yang orang tanya dulu. Kita budak, kita malah tahu sangat, tapi mak-mak ayah kita bila dengar soalan tu risaulah kan. Betul juga, jadi orang agama ni nak makan apa nanti? Betul, setelah 40 tahun, soalan itulah yang orang tanya saya, Ustaz nak makan apa? Setiap kali pergi mana-mana, orang tanya, Ustaz nak makan apa hari ni? Ustaz cakap nak makan apa? Sampai kita pula tak terlarat makan, lepas ceramah ada makan, lepas ceramah ada makan. Kita pula yang menolak pula kadang-kadang, terlebih pula makan tu yang besar macam ni. Ustaz nak makan apa? Pernah terfikir tak sekali makan sampai RM4,000 sekali makan? Entah daging apa jenis binatang, kita pun tak tahu. Sampai RM3,000, RM4,000 sekali makan. Tapi orang yang bayar, masin mulut makcik yang tidak besar dia ni nak makan apa? Tanya dah besar ni. Nak makan rezeki insya-Allah, tapi ingat Allah akan uji. Dan jadi ustaz-ustaz ni nanti ujiannya sangat besar. Semoga orang yang mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain, kita harap Allah lindungi kita semua. Ingat sebab ujian orang beriman dia hebat. Jadi kita dah jadi beramal, jadi orang beriman hebat, Allah uji. Ramai orang yang dulu zaman jahiliah dia tak semayang, tak apa, hidupnya senang. Bila sekarang dah jadi orang semayang, dah rajin pergi masjid, dah jaga halal haram, macam-macam ujian datang dalam hidup dia. Inilah sifat orang yang beriman. Tengoklah Rasulullah, para sahabat ni orang yang dijanjikan syurga. Mereka hidup senang lenang ke? Tak, mereka hidup penuh dengan ibtila, iaitu ujian-ujian yang meninggikan darjat dan juga menggandakan pahala mereka. Jadi gitulah, itu prinsipnya. Kita dah jadi orang masjid, dah jadi orang yang semayang, dah jadi orang tutup aurat, dah mula tinggal benda tak elok, Allah akan datang satu-satu ujian. Antaranya ujiannya apa? Ujian rasa bagus dengan amal. Rasa kita dah bagus pada orang lain. Jadi jangan sangka buruk dengan orang, jangan hasad dengki dengan orang dan sebagainya. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh lagi ke ni? Boleh lagi ke? Ustaz ikhlas jawab boleh tu. Ayah-ayah boleh lagi ke? Macam tak boleh dah tu. Tuan-tuan puan sekalian, jom kita tengok sekejap. Tadi kita berbicara tentang orang yang kufur, yang munafik, yang syirik, yang amal-amalnya rugi. Jadi kita rasa kita dah beramal, dah bagus, bajet bagus, tapi belum lagi. Jadi tolong perbaiki amal-amal. Okey, orang yang nak diterima amal ini ada 3 cara. Yang pertama, akidahnya kena salimah. Dia panggil salimatul akidah. Kita kalau beramal, akidah tak betul, sia-sia amalan. Beramal nampak berzikir ni, tapi akidahnya bukan zikir kepada Allah, zikir kepada benda lain, kepada makhluk lain, ataupun nama tok guru dia, syekh dia, sebagainya. Ada tak ajaran sesat macam tu? Zikir, nampak bunyi zikir, duk goyang-goyang, tasbih besar, biji bola golf, tasbih dia. Tapi akidahnya tak betul. Saya pernah duduk di Iraq dan Iran.
negara Syiah. Yang mereka itu sangat mengagungkan Sayyidina Ali dan juga ahli bait Hasan Husin, Fatimah. Tapi malangnya mereka mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah, isteri Nabi, sahabat Nabi. Mereka dikafirkan. Kita boleh terima tak kalau pergi negara yang ada masjid, kubah cantik dengan kilat-kilat kristal semua, tapi ada lantai dekat tepi-tepi masjid tu yang kita kena pijak, ada nama Abu Bakar, ada nama Aisyah, ada nama Umar. Yang di bawah lantai tu pula, kalau dekat tingkat 1, lantai kaca, lantai yang boleh nampak bawah, ada stiker yang ditampal kat lantai tu, kita pijak nama-nama tu. Bawah lantai tu dia ada pasang lampu-lampu yang macam api. Api tiruan tu. Seolah-olahnya nama api tu sedang membakar ni sahabat-sahabat dan isteri Rasulullah ni. Boleh terima tak? Yang jenis sembahyang pakai batu ni. Ada Syiah dalam ni. Na'udzubillah. Ajaran sesat kadang-kadang banyak kat Malaysia. Dulu kat Terengganu Ayah Pin kan. Ayah Pin betul. Orang tak jumpa dia, lama orang tak jumpa, rupanya dia dalam batu cave, dah tukar nama jadi Ayapan. Ajaran sesat banyak tapi orang boleh ikut. Siapa yang beramal, pertama akidah kena betul. Kalau akidah rosak, tak diterima amal. Macam tadilah, buat syirik, tangkal, percaya benda khurafat sebagainya, tolong buang daripada hidup kita. Tolong buang. Saya cadangkan gini, kalau kita ragu-ragu dekat rumah ada barang-barang pusaka yang untuk nenek moyang kita simpanlah. Nanti bila kamu dah tua, kamu rasa kamu dah tak larat, nanti kamu serahkan pula pada anak kamu. Kita ni ragu-ragu apa benda sebenarnya ni. Tolong tanya kat keluarga kita sebenarnya. Ni sebenarnya yang tok bagi saya suruh simpan ni apa? Boleh tak kalau saya nak buang, saya tak percayalah benda-benda ni. Jadi tolong carilah mana-mana ustaz, suruh ustaz tu tolong tengok-tengok, bacakan ke, pergi dekat sekolah hafiz kita ni, biar hafiz-hafiz kita tolong bacakan Al-Quran supaya tawarkan, buang jin-jin yang ada pada yang menunggu pusaka tu. Kita tak nak barang pusaka yang ada saka sekali dengan barang tu, itu yang kita tak nak. Tapi ada orang dia kena percaya benda ni. Sebab dia risau kalau aku buang, aku tak percayakan, rumah aku teruk. Jadi tolong, selagi kita percaya perkara tu, bayangkan kita semayang ni, benda tu masih simpan kat rumah. Contoh tepak sirih, tembaga lama-lama, tolong cek-cek balik benda ni. Tolong. Buang ke, tanam ke, macam mana ke. Kalau rasa nak juga tepak sirih, beli kat Shopee pula. Beli lain. Tuan-tuan sekalian, beli kat TikTok, jual tepak sirih, ada. Apa tak ada pula. Beli. Nombor 2, nak bagi amal kita diterima oleh Allah, pastikan sahihul ibadah, amal tu mesti betul. Kita semayang tapi salah semayang, Allah terima tak? Ustaz siapa nak tahu Allah terima tak terima? Saya semayang ni ikhlas kerana Allah. Saya salah ke, saya betul ke, Allah tahu saya ikhlas. Boleh tak macam tu? Macam tu tak payah ada Nabi lah. Macam tu malaikat Jibril tak perlu mengajar Nabi semayang. Semua orang boleh semayang sendiri je. Betul tak betul lantak, yang penting ikhlas. Tu ramai orang ikhlas je semayang tak? Niat je. Tak boleh semayang kan, ada rukun qauli, kena baca, betul tak? Yang kena cakap. Tak boleh semayang mulut tutup, boleh tak semayang? Senyap je. Tengah khusyuk ni memang fikiran tu depan Kaabah. Nampak langit ketujuh, Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj, semua ni nampak ni. Mulut tutup je, Fatihahnya tutup, semua dalam hati, sah tak semayang? Kalau tak, buat apa Nabi nak ajarkan bacaan Quran? Tak? Buat apa yang kena nak betulkan bacaan Quran? Kenapa Rasulullah kena ada musyafahah dengan malaikat Jibril alaihissalam? Sehingga tahun yang terakhir 3 kali malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah SAW. Walaupun Nabi orang yang paling fasih baca Al-Quran. Nak bagi tahu ada rukun qauli. Tapi berapa ramai orang yang semayang, dia mengutamakan angkat tangan. Rukun ni bukan rukun fi'li, angkat tangan ni sunat hayat. Tapi inilah yang diutamakan, sedangkan Allahu Akbar tu tidak disebutkan. Sah tak semayang? Ikhlas ni. Rukun qaulinya tak ada. Allahu Akbarnya dalam hati, tak boleh. Dia kena Allahu Akbar tu mesti dilafazkan, mesti disebutkan. Barulah solat tu sah. Sahihul ibadah.
Angkat tangan kalau salah sekalipun. Allahu Akbar. Sah tak? Sah ke tak? Macam ni angkat. Kau botol ni. Sah ke? Sekejap lagi saya semayang, saya buat gitu. Report kat Jabatan Agama lah kalau ustaz tu semayang macam tu Sah tapi makruh lah. Jangan buat macam tu. Allahu Akbarnya betul. Tapi tangan je tak betul. Tak boleh lah. Makruh. Perkara yang berlawanan dengan sunnah, makruh. Okay, jangan buatlah. Tapi ramai orang yang mengutamakan sini. Mulutnya senyap. Nak memasukkan niat usalli fadl maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman. Tapi mulutnya senyap. Tak boleh. Sahihul ibadah. Ibadat kena sahih. Saya pernah semayang di PWTC. PWTC kat Kuala Lumpur. Tinggi kat Kuala Lumpur tu kan. Sekarang ni dah jadi WTC. Masa tu semayang Zuhur. Masa tu semayang jemaah dah habis dah. Ada satu surau, iaitu surah Ar-Rahman. Semayang jemaah dah habis. Jadi semua orang yang datang semayang sendiri. Kita ni pahala tak banyak, jadi naklah semayang jemaah. Jadi dalam ramai semayang sendiri tu, saya pilihlah seorang. Saya tengok Pak Haji lah, rambut dah beruban sikit. Kan dah kira dah berumur lah sikit. Kita pun confident lah bila dah berumur ni. Sebab pernah juga saya semayang dengan, saya beri makmum dengan orang muda. Kita tengok Alhamdulillah bagus orang muda semayang. Kita pun pergi semayang belakang dia. Sekali masa sujud nampak spenda pula. Orang muda kan pelik-pelik pakaian. Luarnya t-shirtnya sengkat lah, dah nampak seluar dalam pula macam semayang. SpongeBob pula tu seluar dalam. Dah terbuka aurat pula. Jadi kita pilihlah Pak Haji yang dah nampak berumur sikit. Tak naklah jadi yang SpongeBob tu lagi. Kita pun berdiri sebelahnya, dia tengah semayang, kita pun berdiri. Allahu Akbar, tepi dia kan. Nak jadi makmum. Bila saya takbir Allahu Akbar, Pak Haji tu mengundur ke belakang. Saya duduk depan. Yang saya duduk fikir kalau makmum duduk depan ni mayat, aku belum jadi mayat. Saya mengundur balik ke belakang. Bila saya mengundur, dia mengundur lagi ke belakang. Allah, aku dah salah dah ni. Khusyuk dah confirm dah tak ada dah cloud dah khusyuknya. Dah menyesal pula. Malu pun ada orang duk tengok. Tak? Malu pun ada orang tengok. Apa hal dua orang ni? Depan belakang, depan belakang. Nasib baik saya sempat dengan satu rakaat je. Maknanya lepas tu dia terus tahiyat akhir, dia terus bagi salam. Lepas tu dia tengok muka garang je kan. Dia kata budak ni tak kerti bahasa. Nasib baik saya satu rakaat. Bayangkan kalau saya 4 rakaat dengan dia. Mau satu surau tak. Macam mana Allah nak terima ibadat kalau begini dah cara semayang? Itu penting ya. Allah nak terima amal, pertama akidah kena sejahtera. Nombor 2, sahihul ibadah. Salimatul akidah, sahihul ibadah. Ibadat kalau tak sahih, tak betul. Tak sahih, Tuhan tak terima. Kita sedekah hari ni. Ramai kan orang sedekah hari ni suka ambil video, tak kamera, sedekah. Boleh tak? Ya ke tak boleh? Boleh tak? Kita sedekah, kita tunjuk ke orang. Boleh. Apa ayat Quran yang sebut tu? Yang kata boleh. Apa dalil? Dia bermula dengan perkataan in. In tubadu sadaqati fani'ammahi. Sambung dia. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Kalau kamu tunjuk sedekah kamu, itu baik. Sebab apa baik? Sebab dia boleh bagi contoh, menggalakkan orang lain pula untuk sedekah. Tapi Allah kata wa in tukhfuha. Kalau kamu sembunyikan sedekah kamu, beri pula pada orang yang betul-betul fakir. Fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu. Jadi boleh tunjuk. Niat kena betul lah. Kita takut berubah niat. Tu je yang kita takut. Orang dah puji nanti. Itu yang kita takut. Takut-takut kita buat amal sebab nak tunjuk dekat orang. Ini yang kita takut. Okay. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Allah kata celakalah orang yang semayang, iaitu orang-orang yang leka dan lalai daripada solatnya,
Dan mereka ni kalau solat pun yura'un, sebab nak tunjuk ke orang yang dia solat. Tak boleh lah. Okay, jadi ibadat kena sahih. Nak bagi amal kita Allah terima, pastikan pula matinul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mantap. Kita ni bukti yang Allah terima amal. Amal kita betul, akidah kita betul, beramal kita Allah terima. Dia gitu je. Kita akan berakhlak baik. Hasil daripada amalan. Sebab tu Allah guna perkataan tu ni, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka ni kalau semayang, hasil daripada Allah guna perkataan an. An ni maksudnya buat sesuatu, apa dapat selepas tu. An ni maksudnya dari. Maknanya hasil dari solat yang dibuat. Orang yang celaka ni adalah dia semayang, hasilnya apa? Hasilnya dia jadi orang jahat. Maknanya celaka semayang dia. Tapi orang yang betul semayangnya, hasil daripada semayangnya, dia jadi orang baik. Inilah matinul khuluq. Barulah solatnya betul, bukan solat yang mencelakakan dia, tapi solat yang memberi kebaikan kepadanya. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Tadi surah Al-Ma'un. Buat ibadat tapi ke neraka. Ada satu lagi surah, surah Al-Mu'minun. Yang betul-betul beriman, yang betul-betul berjaya, buat amal dan syurga dia dapat. Yang pertama siapa? Alladzina hum fi salat khashi'un. Dia solat khusyuk. Solatnya betul-betul. Bukan sekadar betul, malah solatnya betul-betul. Ada orang solatnya tak betul, tapi betul-betul. Ada juga. Ada semayangnya tak betul, Fatihahnya tunggang langgang, tapi datang masjid cepat. Jemaah tak pernah tinggal, tapi salah pula. Solatnya tak betul, tapi buatnya betul-betul. Ada orang buatnya tak betul-betul, tapi solatnya betul. Ada juga. Fatihahnya bagus, hafal Quran, tapi semain zuhur ke asar pun nak semayang. Ada juga. Jadi kita nak solat betul dan solat betul-betul. Ini allazina hum fi salatihim khashi'un. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'udun wallazina hum 'ala furujihim yuhafizun. Ini semua ni personality yang datang daripada solat tadi. Benda lara, tinggal, zakat, bayar, kemaluan, maruah diri jaga. Kalau buat kerja amanah, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanah, tanggungjawab, janji buat. Ini maksudnya matinul khuluq, akhlak dan peribadi yang betul. Barulah kita tak jadi orang yang rasa betul, bajet bagus tapi belum bagus lagi. Sebab tu perasaan bagus tidak bukan pada pengiktirafan diri sendiri, orang yang tengok kita. Okey? Orang yang tengok, orang yang nilai kita semua, insya-Allah daripada penilaian itulah, dan apatah lagi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang akan mengetahui segala-gala apa yang kita buat, yang rahsia ataupun yang terang-terang. Jadi kita kalau betul-betul nak jadi orang yang bagus, bukan kita rasa kita bagus, biar Allah, para malaikat yang menyaksikan yang kita ini bagus. Dan kita berharap orang-orang soleh keliling kita yang boleh mengiktiraf kita bagus. Bukan orang-orang maksiat keliling kata kita bagus. Jangan. Biar orang soleh keliling yang cakap, yang mengiktiraf kita bagus. Kerana orang soleh itu adalah pewaris para nabi. Ulama-ulama pewaris al-anbiya. Dan al-anbiya ini adalah sentiasa disaksikan oleh para malaikat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan sekalian, nak jadi orang yang betul-betul merdeka, tolong merdekakan akhlak kita, merdekakan ibadat kita daripada kesalahan, daripada riak, daripada sombong. Dah banyak ibadat sombong pula. Merdekakan akal kita daripada jadi orang yang bodoh, kena banyak ilmu. Saya nak simpulkan tuan-tuan, dalam hidup kita ada 5 maqasid syar'iyah, matlamat hidup yang kita kena jaga. Yang pertama, hifzul akal. Yang kedua, hifzul nasal. Yang ketiga, hifzul mal. Yang keempat, hifzul nafs. Dan yang kelima, apa satu lagi? Kena jaga akal, nombor 1. Nombor 1, jaga akal. Jadi orang yang merdeka ni, akalnya pastikan elak daripada bodoh. Belajar betul-betul. Dan jangan ada minda pemikiran macam orang barat. Mereka dah keluar daripada negara, tapi kita masih dijajah cara fikir macam orang barat. Semua yang orang barat nak kita percaya, kita ikut hiburannya, semua tak boleh.
Okey, hifzul akal. Dan tolong elakkan daripada perkara yang boleh merosakkan akal. Jangan terlibat dengan arak, merosakkan akal. Jangan terlibat dengan penyalahgunaan dadah, ya, boleh merosakkan akal, semua-semua ni. Tolong bebaskan diri kita, jaga diri kita, jaga akal, itu orang yang merdeka. Okey. Nombor 2, hifzun nasal, jaga keturunan. Kita nak jadi orang yang merdeka, pastikan kita, pasangan kita, ahli keluarga kita, keturunan cucu cicit kita semuanya merdeka. Maksudnya apa? Bahagia rumah tangga. Kita tak nak ada pergaduhan, perbalahan, salah faham antara menantu dengan pak mertua, antara suami isteri, antara anak dengan mak. Kita tak nak berlaku masalah-masalah yang memporak-perandakan rumah tangga. Kita nak jadi orang yang betul-betul merdeka 66 tahun, tolong cari jalan macam mana saya nak bahagiakan rumah tangga. Macam mana saya nak besarkan anak-anak. Patuh tak anak-anak dengan Allah? Patuh tak anak-anak dengan Rasulullah? Semayang tak? Jaga tak? Aurat tutup tak? Apa guna anak berjaya dunia, peperiksaan bagus tapi dengan Allah tak bagus? Tak boleh. Jadi tolong bebaskan rumah tangga, merdekakan rumah tangga kita demi menjaga hifzun nasal, menjaga keturunan kita, merdekakan rumah tangga kita daripada perkara yang boleh merosakkan rumah tangga. Unsur-unsur yang tak elok dalam rumah tangga jangan bawa masuk. Dan tarbiyah, didik rumah tangga kita dengan benda-benda yang baik, amal soleh, bi'ah solehah, insya-Allah rumah tangga bahagia. Yang ketiga, hifzul mal. Nak jadi orang yang merdeka betul-betul, harta kita kena jaga. Nak jadi orang betul-betul merdeka, tolong pastikan harta kita, pendapatan kita sumber yang halal. Siapa yang bekerja masih lagi terlibat dengan benda-benda yang haram, unsur-unsur yang tak, kita pernah kena telefon orang yang menipu ni. Saya daripada TMB, ada akaun tertunggak, pernah tak kena telefon? Yang bercakap tu orang Melayu, orang Islam, tapi dia takdirkan dia ambil, dia makan gaji dengan cara menipu orang macam tu kan, nak buat macam mana? Kita jangan maki dia. Kalau kita maki dia tengah telefon tu, dia makinya kita balik. Kita kata, abang, saya doakan abang dapat kerja yang lebih baik. InsyaAllah mudah-mudahan abang dapat tukar kerja yang lebih baik. Saya doakan abang dapat kerja yang halal. Biasanya saya cakap macam tu, dia jawab apa? Terima kasih. Dia cakap terima kasih. Lepas tu dia letak. Kita pun lega boleh doakan dia. Kita pun tak tahu tentang itu mungkin orang yang kita kenal, kita pun tak tahu. Tapi dia takdirkan tak ada kerja, dapat kerja jadi scammer, nak buat macam mana? Doakan. Kalau kita kata dia benda yang buruk-buruk, dia kutuknya kita balik. Jadi tak payah gaduh-gaduh banyak-banyak. Doakan. Sebab ada orang yang sumber pendapatannya, dia belum merdeka lagi, pendapatannya masih sumber yang haram, menipu orang. Ramai orang kerjanya menipu orang, berhutang dengan orang, betul tak nak bayar. Ini orang yang belum merdeka. Jangan lari daripada hutang. Siapa yang tak boleh bayar hutang, tolong berhubung dengan orang yang pernah bagi hutang kepada kita, minta maaf dengan dia, minta tangguh. Berhubung, jangan larikan diri. Okey, ini orang yang tidak merdeka kalau dia tidak boleh jaga hartanya daripada sumber-sumber yang tidak halal. Yang haram tinggal, yang syubhat tinggal. Kemudiannya nak guna harta, pastikan guna pada jalan yang betul, jangan bazir pada benda yang haram, benda yang tak elok jangan juga. Okey, yang terlibat dengan pelaburan, pastikan pelaburan kita pelaburan yang halal. Apa-apa yang berkaitan dengan harta, kita pastikan harta kita harta yang merdeka. Hifzul mal. Yang ketiga, yang keempat, apa lagi dah? Hifzun nafs, jaga jiwa kita, akhlak peribadi kita. Tolong jangan buang sampah merata-rata. Kat kampung kita ni tolong, nampak ada orang susah, kita tolong. Apa benda yang kita boleh terlibat dengan kampung. Jaga jiwa, jaga akhlak kita. Pergi pasar raya mana-mana nampak benda yang tak elok, kita perbaiki yang tak elok. Kalau parking kereta elok-elok. Guna tandas elok-elok. Kalau pergi pasar raya, tolak troli. Kalau ada barang jatuh, tolong angkat balik barang, letak. Jangan biar, jangan langgar je. Okay? Kalau beli buah, pilih-pilih buah. Ada buah tergolek jatuh, ambil, letak balik. Jangan biar. Ni akhlak ni. Kita kena tunjuk akhlak yang baik. Beli buah anggur, picit sampai lembik anggur tu, ambil anggur lain. Yang dipicit ni siapa yang nak beli? Jangan buat macam tu. Yang dipicit tu lah beli. Ada pula picit-picit makan, siapa bagi buat macam tu? Tolong jaga jiwa kita, akhlak kita tolong jaga. Hifzun nafs. Satu lagi apa ke? Maqasid syar'iyah. Jaga harta, jaga akal, jaga keturunan, jaga jiwa. Lupalah saya ni, banyak makan semut. Ada satu lagi maqasid syar'iyah.
Allahumma salli ala Muhammad. Hifzul akal, hifzul nasal, hifzul mal, hifzul din, Masya Allah. Jaga agama. Ini matlamat. Kita merdekakan agama kita. Maksudnya apa? Merdekakan daripada perkara syirik. Merdekakan daripada jahiliah. Merdekakan daripada kekufuran. Tolong jaga agama kita. Nak buat apa-apa pasti agama. Nak main bola, pastikan main bola cara agama. Nak pergi bercuti, pastikan bercuti jaga agama. Jangan tak semayang, jangan buat maksiat pula. Nak apa? Nak berpakaian, pastikan pakaian itu tutup aurat. Agama tu dia jaga. Nak bercakap, pastikan apa agama bagi, apa yang tak bagi. Nak belajar, pastikan belajar itu ilmu-ilmu yang Islam benarkan. Gitu maksudnya. Jaga 5 perkara ini, insya-Allah kita merdeka sungguh, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Itu saja yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Tepat pukul 9 malam saya dapat bersama dengan tuan-tuan lebih kurang sejam di Surau Kampung Seri Melenggang, Astana Raja Rembau ini. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf lah saya tak pandai nak cakap Negeri Sembilan. Minta maaf banyak-banyak. Walaupun ayahanda saya ada kat situ. Kan? Tuan Haji Makdan ada, bonda saya pun ada kat belakang tu. Jadi sampai sekarang saya tak pandai cakap Negeri Sembilan, ya, sebab saya ni orang mereka. Saya harap kita boleh memahami apa yang sama-sama kita kongsi pada malam ini, insya-Allah. Kalau boleh ulang kaji balik ayat-ayat yang kita baca tadi, Suratul Kahfi 103, 105, Suratul Nisa ayat 36, Surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Ini antara ayat-ayat yang kita bincang nak berbicara tentang bajet bagus. Kita tak nak rasa kita bagus. Kita sentiasa nak perbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dalam masa yang sama, kita perbaiki juga sekeliling kita. Kita nak komuniti kita di kawasan Astana Raja ni, kawasan Kampung Seri Melenggang ni makin baik daripada dulu, insya-Allah. Dengan program-program penganjuran surau kita, program-program masyarakat kita, kita harap kita lebih membangunkan nilai orang kampung sini. Kita harap insya-Allah inilah masuk kemerdekaan kita yang sebenar. Kita tak nak jenayah makin banyak, anak-anak muda makin rosak. Kita tak nak. Itu belum merdeka. Kita dijajah kalau kita makin jatuh. Kita nak kampung kita makin baik, anak-anaknya kerja pun bagus, yang hafiz-hafiz, yang bekerja bagus, kedai-kedai banyak buka. Kita nak maju kawasan ni, insya-Allah. Ini baru betul-betul merdeka, insya-Allah. Jadi kita doa banyak-banyak, amal ibadat pun kita jaga, masyarakat pun kita jaga juga. Hablum minallah wa hablum minan nas, insya-Allah. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negara kita, kampung kita akan jadi negara dan kampung yang baik, dan Allah akan beri keampunan, keberkatan kepada kampung kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minta maaf salah silap saya. Ada rezeki, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih pada pihak pengurusan Surau Kampung Seri Melenggang. Terima kasih kepada Kuduah Teknologi. Terima kasih kepada ustazsazah.com yang organize program pada malam ni. Terima kasih juga yang menonton live di aplikasi Khair, dan juga terima kasih yang menonton juga live TikTok di ustazsazah.com. Dan terima kasih kepada semua tuan-tuan, perempuan, adik-adik, saudari yang bersama-sama malam ni. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.